communication, atau bahasa Melayu komunikasi lah. Jadi apa pengenalan dulu, introduction about communication. Communication is very important for us, especially the humans, the animals, to deliver message. Jadi kita nak deliver, kita nak hantar message. Kita ada sesuatu benda yang kita nak sampaikan. Jadi macam mana kita nak sampaikan? Kita komunikasi lah. Jadi kita komunikasi. Jadi komunikasi ni pastinya ada banyak cara, banyak dia punya kaedah komunikasi. Jadi antara yang paling mudah sekali komunikasi dari segi apa? Cuba tulis sikit. Lisan tu apa? Bercakap ya? Okey, jadi secara lisan kita komunikasi, kita cakap lah. Bila kita cakap ni, cakap tu sendiri dia ada pelbagai jenis kan. Dia ada variety of audio communication. Sebab apa? Sebab dia mesti dipengaruhi oleh persekitaran. Sebagai contoh, kita orang Melayu, kita cakap bahasa Melayu. Jadi kita punya budaya tu, kita punya culture tu dah from our beginning of life ni, kita dah diajar dengan komunikasi yang macam tu, budaya yang macam tu, culture yang macam tu, sehingga kan kita boleh bercakap Melayu dan orang yang Melayu juga akan faham. Tapi kalau tempat lain, mestinya dia punya bahasa lain, dia punya sound dia lain, dia punya bunyi dia lain, dia punya pendengaran tu lain. Kalau tak salah saya kan, dia ada satu negara tu, dia punya cakap tu macam berbisik tau. Okey, tak tahulah sebab apa, ada sejarah negara tu. Jadi menyebabkan dia orang kalau bercakap tu macam seolah-olah berbisik. Kita kadang-kadang mendengar macam terkejut. Contohnya macam dia berbisik kawan dia kan. Kamu dengar tak saya cakap tu? Dia berbisik lah kan? Cuba lah respon sikit. Dia berbisik lah kan? Macam tu. Tapi kita tak faham lah, sebab kita bukan bahasa kita macam tu. Dia memang ada ya, dia ada, kamu boleh buka kat YouTube lah. Tengok ada negara tu, dia bercakap, dia punya communication tu, dia seolah-olah macam berbisik. Dia adalah cerita sejarah di sebalik kenapa dia bercakap macam tu. Jadi komunikasi ni pun sama jugalah. Dia pemalu kot. Tak tahulah dia pemalu ke tak. Tapi dia katakan ada macam penjajahan berlaku kat tempat tu, yang menyebabkan dia orang bila bercakap, dia orang tak nak penjajah tu tahu apa yang dia orang cakap. Jadi dia mula dalam keadaan yang perlahan, dia mula berbisik. Lama kelamaan dia dah jadi satu budaya bagi tempat tu. Okey. Nanti saya cuba cari, saya share dengan link dengan kamu lah. Okey, jadi communication juga tak semestinya melalui lisan, melalui audio. Dia boleh juga melalui facial expression, riak muka kita. Jadi riak muka kita pun kita boleh tunjukkan kepada seseorang tu apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak bagi tahu kat dia. Contohnya, kan seorang ibu kan, ibu ni selalunya dia akan jaga rumah lah. Dia ada anak-anak dia, jadi kadang-kadang dia tak perlu bercakap pun. Dia tengok, dia keling kat anak dia tu, dia tahu dia puas hati ke tak puas hati ke, dia marah ke, dia suka ke, daripada facial expression. Jadi saya dulu waktu kecil-kecil dulu, antara yang kita takut lah juga kan dengan ayah lah kan. Ayah ni dia askar, jadi dia cengeng jugalah. Jadi kalau dia reling tengok je, kita berhentilah apa kita buat tu. Sebab apa? Takutlah dia dalam keadaan yang emosi dia tak stabil, nak marah lah tu. Okey, jadi tak perlu bercakap. Sekarang ni tak takut dah lah, kita dah besar kan. Tak takut dengan siapa. Okey, ayah kita pun dah tua kan, dia pun tak larat nak marah dah. Jadi facial expression. Dan kadang-kadang bahasa isyarat pun boleh juga kita nak komunikasi. Macam orang yang tak boleh bercakap kan, orang bisu. Jadi macam mana dia nak menyampaikan apa yang dia nak? Jadi dia guna bahasa isyarat. Itu antaranya lah. Kita ambil yang mudah-mudah saja. Tapi untuk yang haiwan ni, dia tak semestinya itu saja. Limitation dia. Dia punya apa? Dia punya limitation ni apa bahasa Melayu? Limitasi je. Okey. Had, dia punya had.
dia boleh luar daripada tu, dia boleh lebih daripada tu. Contohnya yang paling mudah sekali, feromon lah. Dia hasilkan bahan kimia daripada badan dia. Bila dia hasilkan bahan kimia daripada badan dia, orang yang bau badan dia tu, bukan orang lah, haiwan lain yang bau badan dia tahu dia dalam keadaan apa. Dia on heat ke, dia on anger ke. Jadi dia kemungkinan daripada bahan kimia pun boleh juga. Itu antaranya lah, apa dia, brief introduction about the communication. Jadi mesti ada sesuatu. Tapi bila kamu belajar animal behavior ni kan, dah banyak chapter kita dah lalui, one of the major things, important thing, crucial thing dalam animal behavior ni, kenapa dia nak communication? Kenapa dia nak social behavior? Kenapa dia nak mating? One of the very important thing adalah untuk survival from one generation to another generation. Dia tak nak spesies dia pupus dan dia punya genetik itu kekal di persekitaran. Itu one of the major thing lah yang kamu kena faham kan. Sebab itulah ada natural selection, ada selection of certain behavior that fit with the environment. Ini saya dah cerita lah. Kau ambil information apa semua tu. Ada song lah apalah kan. Male song give warning. What is communication ni baca sendirilah. Tak adalah susah sangat. Okay. It's not really difficult. Animal behavior ni magically kita kena logical thinking saja. Kita think logically what happened, what is the major understanding. Major understanding sesuai ayat tu. Apa sebab, reason behind that behavior. Kenapa dia nak jalankan behavior tu, tingkah laku tu. Mesti ada sebab dia. Dan sebab utama dia jalankan behavior tu, nak tak nak mestilah untuk survival dia. Of their individuals, their offspring. From one generation to another generation. Dua tu saja. Jadi, ini semua mestilah basically genetically control. Dia mestilah basically based on dia punya genetik. Dia tak boleh alter ataupun more than what their capability are. Dia tak boleh lebih daripada apa yang sepatutnya dia ada. Dan mesti under influence of natural selection. Kemudian who benefit from the communication? Siapa yang benefit daripada communication? Jadi kita ada sender, receiver, benefit. Jadi sender, receiver, benefit ni dua-dua dapat benefit. Contohnya macam saya sekarang ni. Saya sekarang ni bagi maklumat kepada kamu. Saya bercakap bahasa Melayu, ada campur-campur sikit bahasa Inggeris. Jadi dia dual language. Jadi saya yang sampaikan maklumat ni mestilah ada sesuatu yang baik dekat saya lah. Yang pertama, saya fulfill saya punya responsibility, tanggungjawab saya. Yang kedua, saya mungkin dapat pahala lah, ataupun dapat kebaikan lah daripada keikhlasan kita nak menyampaikan. Kamu pula, apa kebaikan yang kamu dapat dengan kamu dengar kita punya lecture ni? Kamu dapat faham tentang animal behavior. Okay? Dan kemungkinan dapat bantu kamu untuk jawab exam. Jadi this is a true communication. Yang kita tengah jalankan ni adalah true communication. Okay, boleh tak? Okay, kemudian kita pergi pada S benefit, sender benefit are unaffected or harm. Jadi okay, jadi sender yang menghantar tu dapat benefit, yang R tu, receiver tu unaffected or harm. Jadi contohnya sender, orang yang bagikan maklumat. Orang bagi maklumat, yang dapat maklumat tu dia tak dipengaruhi atau tak ada apa berlaku kat dia. Tapi yang dia bukan kemungkinan juga orang yang dapat maklumat tu dia harm. Sebagai contoh, dulu ada cerita yang terkenal lah, cerita kanak-kanak dulu kan, apa, peniup seruling dan serigala. Pernah dengar cerita tu? Ada ramai orang ni kena jawab sikit.
Pernah dengar tak cerita peniup seruling dan serigala? Apa peniup seruling tu buat? Bukan peniup seruling, pengembala kambing kan? Pengembala kambing ke? Dia gembala kambing tu, sambil-sambil dia gembala kambing tu, dia tiup lah seruling kan. Jadi dia gembala kambing, dia bosan lah tiap-tiap hari duk tengok kambing je. Dia tak bercakap dengan orang langsung. Jadi apa dia buat? Dia tipu orang kampung. Jadi dia buat apa? Dia pergi dekat kawasan kampung tu, dia bagi tahu kambing-kambing dia habis dimakan oleh serigala. Dia bila dah keadaan macam tu, dia seronok lah. Semua perhatian dapat kat dia kan. Orang pun terkejut dapat perhatian dekat dia. Orang pun, biar betul habis semua kambing-kambing tu dimakan. Jadi bila pergi cek, rupanya dia orang tu kena tipu je. Hoax. Okay? Jenis-jenis penipu ni, jenis macam tu lah. Jadi dia rasa puas hati kat diri dia. Jadi dia tu sender, dia dapat benefit sebab dia rasa puas hati. Orang kampung pula, dia unaffected. Tak adalah teruk sangat. Kalau cakap kena tipu, kita pun selalu menipu orang kan. Tak adalah teruk sangat kalau benda tu tak membahayakan. Ataupun dia harm. Jadi contohnya orang tu tengah masak nasi ke, ataupun tengah memasak ke, jadi terpaksa kena tinggal benda yang dia masak tu. Jadi makanan tu jadi tak elok dah. Contohlah ya. Ataupun dia tengah bekerja ke, kerja yang dia nak buat tu tak berjalan. Dia harm lah. Ini kita panggil manipulation. Okay? Dalam hidup kita ni kita akan sentiasa jumpa jenis-jenis orang yang dia suka manipulasi orang lain. Okay? Ada je yang dia nak manipulasi orang supaya dia dapat benefit diri dia. Hopefully dalam 37 orang dalam kelas kita ni tak ada lah jenis macam tu. Okay? Jenis yang dia boleh menipu, dia boleh cakap apa yang dia nak cakap, dia manipulasi orang sekeliling. Jadi ini talam dua muka lah. Talam dua muka, batu api. Dekat kawan ni dia cakap macam tu, cakap macam tu, dia tuduh orang tu cakap kat dia lah, macam-macam lah dia cakap. Lepas tu dia bawa mulut pula pergi ke orang lain pula. Kemudian dia bawa mulut pada orang lain, jadi orang benci satu sama lain. Jadi kat situ dia dapat benefit, orang lain tu membenci satu sama lain. Saya tak tahu lah kamu faham ke tak ni ya. Ataupun tak ada benda-benda macam ni dalam dunia. Laila faham. Ada memanglah ada. Saya lah kan, dah hidup berpuluh tahun ni, tak nak kita jumpa lah orang macam ni. Yang penting sekali memang kita ada jumpa orang macam ni. Yang penting sekali kita jangan jadi macam tu lah. Tapi kadang-kadang bagus juga. Ada setengah orang ni, dia skill tu bukan dia nak manipulasi sebenarnya, tapi dia nak kawal keadaan. Kenapa dia nak kawal keadaan? Contohnya macam kamu kan, kamu menantu. Kadang-kadang kamu kena ada jugalah belajar sikit-sikit tentang manipulasi ni. Jadi contohnya macam, tak tahulah, saya terbaca lah, yang kamu menantu, suami kamu tu anak kandung mak mentua kamu, bapak mentua kamu. Jadi kalau nak bagi hadiah, kamu jangan, kalau walaupun suami kamu yang beli hadiah tu, manipulasi lah sikit, kata kamu yang bagi hadiah tu. Sebab apa? Bila kamu yang beli hadiah tu bagi kat mak mentua, pak mentua kamu, walaupun itu duit suami kamu, jadi dia orang tu nanti akan rasa berat ke kamu lah. Tengok, menantu aku beli hadiah, anak aku sendiri pun tak beli. Sebab apa? Nanti at least kamu menantu ni baik sikit lah hubungan dengan mak mentua, pak mentua kamu. Sebab dengan anak sendiri, macam mana keadaan pun, mak ayah ni mesti dia belah ke anak dia jugalah, mesti dia berat ke anak dia juga. Lama-kelamaan mesti salah menantu juga keadaan macam mana pun. Saya tak tahulah saya betul ke tidak ya. Itu saya ada terbaca lah. Dia bagi tahu itu ilmu rumah tangga. So kamu nak bagi hadiah, rantai emas kan, dekat mak mentua kamu, walaupun duit suami kamu bagi tahu lah, pakat dengan suami kamu yang kata suami kamu tak beli pula, kamu yang beli. Contohlah ya. Dia bukan kita nak manipulasi, yang satu tu receiver tu unaffected kan, yang dapat maklumat tu unaffected. Apa yang teruk sangat kalau dia bagi tahu kamu yang bagi hadiah tu kan.
kamu pun lebih harmoni lah, aman damai lah rumah tangga kamu. Kamu tak berantakan dengan ibu mertua kamu. Dia selalu anak perempuan ni, dia memang akan ada masalah dengan mak mertua dia. Bapa mertua ni kadang-kadang dia tak pernah kisah sangat dengan mak mertua dia. Jadi dia kena ada tip-tip lah macam mana nak pastikan dia tu tak ada masalah, mak mertua dia tak ganggu lah kehidupan dia dengan suami dia. Saya tahu lah itu cabaran kehidupan kamu lah nanti. Kemudian ada juga keadaan as unaffected or harm are benefit. Jadi ini juga keadaan di mana yang hantar maklumat tu akan unaffected ataupun tak ada memberi kesan lah, ataupun dia tu dalam keadaan bahaya bila dia bagi maklumat kepada kamu. Jadi are benefit. Ini kita panggil sebagai exploitation. Apa maksud dia? Contohnya macam dia nak bagi tahu kat kamu, dekat kawasan tu kan, kamu lalu satu kawasan, tiba-tiba kawan kamu bagi tahu, jangan lalu kat situ. Dia pula pergi kejar kamu, kata jangan lalu kat situ sebab kawasan tu banyak perogol. Dia dah membahayakan diri dia. Kamu pergi lari cepat-cepat, kamu tinggal dia pula kat situ. Padahal dia bagi tahu kamu kawasan tu bahaya. Dah dia pula terdedah kepada bahaya. Contoh pada alam haiwan ni, kalau kawasan tu ada datang pemangsa. Jadi bila ada datang pemangsa, salah satu daripada grup animals tu bagi tahu dekat grup kumpulan-kumpulan lain bahawa ada pemangsa lalu kat situ. Jadi bila dia goyang pokok ke, dia buka suara ke, pemangsa nak nampak siapa? Pemangsa mesti nak nampak orang yang goyang pokok tu, ataupun haiwan yang goyang pokok tu, atau haiwan yang keluarkan bunyi tu. Pemangsa tak akan pergi serang yang lain-lain tu, dia akan serang yang keluarkan bunyi itu, yang bagi tahu maklumat tu. Jadi S tu akan harm, sender tu akan harm berbanding dengan yang dapat receiver. Okey, boleh ya? Janganlah susah sangat. Kemudian both don't benefit, both harm, spike in the ring. Ni contohnya macam paling mudah sekali lah rumah tangga kan. Kamu yang isteri-isteri ni tak puas hati sungguh dengan suami kamu. Suami kamu dah lah laki bini kerja. Dua-dua pun balik pun lewat juga. Tapi kalau suami kamu balik mungkin lewat sikit lah. Jadi kamu balik, kamu nak kena masak, kamu nak kena kemas rumah, kamu nak jaga anak. Suami kamu balik je tak buat apa. Balik-balik je buka stokin, buka kasut, buka baju, buka seluar, tinggal spender je, tengok TV. Dia separuh bogey duduk depan TV. Kamu dia papu lah, duduk kemas rumah lah, duduk jaga rumah lah, nak masak lah. Apa pun dia tak buat. Jadi mulalah bergaduh kat situ. Mula bergaduh, mula ungkit-mengungkit. Jadi kamu tinggi suara, suami kamu pun tinggi suara. Saya ni lebih kepada yang perempuan ni ramai sebab perempuan ramai kan. Jadi dua-dua tinggi suara. Bila dua-dua tinggi suara, apa pun tak faham. Apa benda yang bercakap. Okey? Jadi ini adalah spike in the ring. Both don't benefit, both harm. Boleh faham tak ni? Atau tak ni? Apa benda lah saya duk merepek ni. Faham, baguslah. Saya tak kahwin lagi, saya tak tahulah benda tu berlaku ke tak ya. Tapi kita tengok mak ayah kita pun kadang-kadang dia bergaduh juga. Adalah benda tak kena. Mak tu tak perhati kat ayah, ayah tak perhati kat mak. Macam-macam lah. Okey. Ni tak nak. Biasalah tu. Okey. Slater 1983 baca lah ini ya. Tak ada apa sangat. Dia punya definition saja. Ini dia punya dalam bentuk graf. Okey. Kita nak ulang lah, tak nak. Sebab tu dia katakan patutnya suami isteri dia kan. Patut, saya tak tahulah betul ke tidak. Dia kata kalau kita nak bercakap, kita nak berkomunikasi, jangan waktu kita marah. Jadi bila kita marah kadang-kadang, kita akan bercakap lebih daripada yang sepatutnya. Kita akan buat lebih daripada sepatutnya sebab kita dikawal oleh emosi kita. Sebab tu ada setengah-setengah orang, bila dia tengah dalam keadaan marah, dia bercakap, dia ada tendensi untuk dia maki, dia hamun, dia mencarut, dia keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok, dia buat sesuatu yang tak elok.
Kamu boleh tengok kat YouTube tu macam-macam. Ada yang makcik tu kan kena saman dengan pihak apa? Pihak bandaran lah kan. Sangat memalukan lah. Dia mengeluarkan aksi-aksi yang tak sepatutnya, menjerit-jerit dekat kawasan tu. Dan kadang-kadang kita pun tak boleh nak salahkan dia juga. Kita tak tahu masalah dia apa. Tambah teruk lagi bila orang tu terlalu emosi. Contohnya macam dekat Kelantan tu berlaku. Kan ada video tu. Sebabkan aksiden, kereta yang aksiden tu terbalik. Yang seorang lagi tu bukan main marah lagi, dia ambil keluar dia punya besi tu, dia pergi katuk kawan tu. Okay? Minta suruh ganti rugi. Lain kali bawa pergi polis, kena teruk lah dia. Habis cek seluruh berapa jenis pendakwaan berlaku. Jadi sebab tu kita kalau marah ni, cuba tenangkan diri sekejap, kemudian baru kita bercakap. Okay? Dah tenang baru bercakap. Kadang-kadang kita bila cakap dalam keadaan marah tu, kita tak fikir sangat apa benda yang kita nak bercakap tu. Jadi selalu saya duk nasihat diri lah. Contohnya saya duk marah sangat kat student kan. Saya duk nasihat, sabar Ustaz, sabar. Okay? Jangan duk emosi terlebih sangat. Dia lebih baik. Dia waktu marah tu tak apalah, tapi lepas tu kena bercakap tu lah. Contohnya macam orang duk mak anaya kamu kan, duk manipulasi kamu, kena cakap. Tak boleh, kita tak boleh biar orang duk zalim kita. Kalau kita biarkan saja, lama-kelamaan dia makin teruk dia kata tak apa, dia ni tak apa, kita pijak pun tak apa. Tak boleh. Okay? Kita rasa tak puas hati, patut kita kena cakap lah. Tak boleh buat macam tu. Kita hidup kat dunia lagi duk berzalim ke orang. Akhirat nanti bayarlah kan. Okay. How do signal convey information? A signal is a physical form. Ini tak naklah baca, kamu baca sendiri ya. Ni boleh baca sendiri. Jadi kita nak tengok karakteristik of signal. Jadi karakteristik of signal. Signal ni ada jenis kita panggil sebagai discrete and graded, distant and duration, composite, syntax and context. Sebelum ni, orang kata pun banyak jugalah Dr. Harinda. Sebelum Dr. Harinda lah yang buat soalan kan. Dia buat soalan, dia tanya benda ni. Boleh dikatakan ramai jugalah student saya bila tanya tentang ni, dia orang boleh jawab. Dia orang boleh lukis yang ini. Kenapa tak ada? Oh, ni hak lama. Kena ambil yang ini kot. Yang ini. Dia ada 3 jenis karakteristik ni. Dr. Rina selalu juga tanya. Kemudian, kamu kena lukis ni. Lukis zebra ni. Kena lukis ya zebra. Kamu jangan tak lukis pula. Dia ada markah. Kan, apalah susah sangat nak kena lukis ni kan. Tak ada susah dah lukis. Apa susahnya lukis? Kamu lukis zebra, saya terang dulu. Apa dia punya understanding. Kemudian kita ada discrete, digital or none. Maksudnya dia berlaku atau tak berlaku. Sama ada dia kosong atau satu. Discrete lah. Kalau graded ni dia ada degree. Dia buka 1 ke, dia buka 2 ke, dia buka 3 ke, bukaan dia tu, luas dia tu. Okey? Lebih kurang macam tu lah. Jadi kita tengok kat sini. Discrete ni telinga dia. Discrete ni telinga dia. Telinga zebra ni. Nampak zebra ni telinga dia sama ada dia buka atau tutup kan? Okey? Satu tutup, satu dia buka. Jadi dia discrete lah. Dia sama ada berlaku atau tak berlaku. Kalau untuk graded pula, mulut dia tutup. Mulut dia buka sikit, kemudian buka banyak, dia mungkin buka banyak lagi. Dia ada graded, dia ada macam bacaan dia. Okey, ni buka, tutup, buka sikit, buka banyak. Jadi macam mana nak lukis ni? Bukan susah pun nak lukis ni. Ada setengah orang komplain lah, kenapa lah nak kena lukis kan? Buka kepala kan? Okey, telinga, mulut buka. Jadilah.
Buka. Kalau mulut tutup, buatlah dia tutup. Tutup. Telinga, kalau dia tak tutup macam tu ni, telinga dia terbuka, dia bahagian atas. Telinga macam mana kalau tutup? Macam ni. Faham tak ni macam nak lukis? Main tulis sikit. Saya lah risau. Okey, Dia tak susah sangat kan? Jadi boleh dikatakan ramai juga yang boleh jawab lah. Boleh dikata 80%, 70% boleh jawab kalau soalan ni ditanya. Jadi, tapi kamu kena ingat juga, bila kamu lukis ni kena tulis ni. Yang ni kena tulis. Greeting kena tulis. Threat ni maksudnya dalam keadaan dia marah. Dia nak bagi tahu yang dia tak suka keadaan tu. Jadi bila nak tahu tak suka, telinga dia tertutup. Tak perlu, tak apa belang-belang ni. Belang-belang tu kan ada apa, untuk understanding saja. Dah kamu tulis dia zebra lah. Okey, telinga dia tertutup. Jadi bila telinga tertutup, dia lebih kepada threat. Dia tak suka. Okey, jadi dia marah. Marah ni sebab macam-macam lah. Bergaduh dengan kawan ke, makanan dia ambil ke, orang dia buat anaya kat dia ke, dia rasa tak puas hati lah. Dia threat. Jadi bila bukaan mulut ni, dia lebih kepada intensity. Kalau ditutup, dia kurang sikit dia punya marah lah. Tapi kalau buka, dia marah sungguh lah. Marah kalau buka lagi banyak lagi, sungguh-sungguh dia marah. Okey, greeting ni maksudnya dia suka. Dia suka, telinga dia naik. Okey. Tapi mulut dia makin lama makin membesar lah. Okey. Boleh tak ni? Boleh lah ya. Distance and duration of the signal. Jadi signal tu pun dia ada distance and duration juga. Terutama sekali kalau dia melibatkan pheromone. Pheromone ni ada yang jenis dia produce banyak, ada yang produce sedikit. Ada yang produce dia tahu untuk dia produce untuk jangka masa tertentu. Untuk jarak-jarak tertentu. Okey. Sama juga bunyi. Bunyi ni dia tak boleh dalam keadaan dia hasilkan bunyi itu untuk 100 meter. Okey, untuk 100 meter. Kenapa dia hasilkan bunyi itu untuk 100 meter? Sebab dia nak bagi tahu dekat dalam radius, dalam radius dalam diameter 100 meter itu adalah tempat dia. Dia punya habitat, dia punya teritori. Janganlah orang masuk dalam keadaan radius 100 meter tu. Dia radius ni maksudnya dia di tengah-tengah lah. Radius 100 meter kan. Okey. Radius 100 meter. Jadi dia dekat tengah-tengah ni, dia keluarkan bunyi nak bagi tahu sepanjang radius 1 meter ni itu adalah teritori dia. Janganlah pergi orang lain masuk kat teritori dia tu. Jadi bunyi dia tu hanya untuk radius 100 meter lah. Kemungkinan radius bunyi dia tu dihasilkan untuk lagi jauh 1 kilometer. Tapi 1 kilometer bunyi yang dihasilkan ni nak bagi tahu dia ada dekat situ. Bukan nak bagi tahu teritori dia. Jadi kemungkinan bunyi dia tu kan, sound dia tu berbeza lah. Berbeza sebab apa? Kemungkinan dia punya bunyi tu lagi kuat nak bagi tahu yang dia ada kat situ. Yang ini kemungkinan adalah untuk monyet lah. Monyet kadang-kadang dia bukan nak bagi tahu teritori dia. Dia nak bagi tahu dekat grup dia, kumpulan yang mungkin dah jauh sangat kan ke dalam hutan tu, patah balik. Jangan lebih daripada tu. Bunyi tu dah makin menghilang, dah makin perlahan. Boleh faham tak ni? Saya bila tak nampak muka kamu ni, saya tak tahu kamu boleh faham ke tak. Kalau dalam kelas ni kamu duduk angguk-angguk tu, faham lah. Okay, distance and duration. Ni boleh baca lah semua sekali ya. Saya penat lah kalau saya nak baca. Smell, operate at a long distance. Teruk lah saya. Esok pun tak habis. Okay. Composite signal, syntax and context. Syntax and context ni dia dalam keadaan yang berbeza. Okay. Saya nak bagi contoh manusia pun susah juga. Tapi dia melibatkan 2 or more combination. Okay. Combinations of behavior. Sebagai contoh, mouth opening, ear are erect. Okay.
Jadi dia kena buka mulut dulu, kemudian ear erect. Itu maksudnya friendly. Dia kena buka mulut dulu. In the zebra meaning of mouth apa ni, depend if ear erect. Yang ni syntax and contact lah. Dia ada dua combination. Ini macam yang zebra tadi lah. Okay, macam zebra. Tapi zebra tu dia lebih kepada apa? Graded dengan apa? Tak ingat lah. Graded dengan discrete. Yang ni composite signal, syntax and contact ni dia combination of display. Jadi kita tengok kat sini dia dua saja. Dalam alam haiwan kemungkinan dia lebih daripada dua. Okay. Jadi context, different meanings. Syntax ni sequence of the display, arrangement of the display. Okay. Susunan dia lah. Context ni different meaning. Lion, raw mean, spacing device, aggressive display, maintaining contact between pride. Okay, tak susah sangat itu. Kemudian kita ada meta communication, increasing communication content, communication about communication. Ini komunikasi yang agak mendalam lah. Jadi dia will use aggressiveness, sexual, other display. Meta communication ni saya nak terang pun saya tak pernah faham sangat. Kamu boleh cuba baca lah. Okay. Ini saya cuba baca dalam buku buku text animal behavior tu. Jadi tak boleh nampak sangat lagi meta communication walaupun dah ajar lama. Dalam sepanjang saya mengajar ni ada sekali je Dr. Harinda tanya tentang meta communication ni. Okay. Jadi dia tulis kat situ increasing communication content. Jadi ada banyak lagi lah communication. Jadi ini communication about communication. Komunikasi tentang komunikasi. Ini selalunya kalau orang language lah kan. Orang language, dia nak sampaikan maklumat tentang language tu, dia kena bercakap lah. Dia kena bercakap. Tak tahulah. Jadi form of communication. Kat sini dia ada visual, chemical, tactile, auditory, signal. Ada soalan nak tanya? Jadi kita ada fruit fly ni. Mana tahu ni fruit fly. Jadi dia ada 3, orienting, tapping, singing. 1, 2, 3. Yang pertama, male identify female of the same species. Mestilah kena identify species dulu. Okay. Male identify species of the same species. Kemudian akan orient towards her. Jadi dia akan kenal pasti female tu dalam keadaan sama spesies atau tak. Okay. Jadi bila dah tahu, dah kenal pasti spesies yang sama, dia akan orient himself toward her lah. Dia akan ubah kedudukan diri dia kepada yang betina tu. Boleh tak? Jadi macam mana dia antaranya dia nak identify the species tu? Dia melalui chemical communication. Feromon yang dihasilkan oleh female tu. Jadi daripada feromon yang dihasilkan oleh female tu, dia boleh bergerak ke arah female tu dan boleh kenal pasti female tu dalam spesies yang sama ke tidak. Kemudian ada visual communication. Visual ni maksudnya dia nampak lah female tu. Female tu spesies yang sama ke tak, dia nampak lah. Contohnya macam manusia. Manusia ni kita jelas nampak. Kalau perempuan tu kan, kita nampak dia perempuan. Jelas lah dia perempuan. Dia lelaki ke dia perempuan. Terus ada cerita lah benda-benda yang unik-unik ni. Okay? Benda-benda yang unik ni kemungkinan apa? Apa dia tak ada kira. Manusia ni dia benda-benda unik kita cerita lah. Oh tu soalan tadi saya. Okay. Kan kita nampak dia apa ni, pondan ke kan. Apa sekarang ni apa LGBTQ, ada macam-macam lah. Ada lelaki lah jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Ada juga genderless. Dia tak nak dikenali sebagai lelaki atau perempuan.
Dia nak dikenali sebagai diri dia. Dia tak perlu orang nak identify dia sebagai lelaki atau perempuan. Itu tak penting. Dia adalah dia. Sekarang ni human right kan, macam-macam, jadi pening kepala. Tapi kita as a biologist, kita ni sebagai orang yang belajar tentang biologi ni, animals, humans have been divided into two group, male and female, directly. Kenapa kita bahagikan kepada male dengan female? Disebabkan oleh biological setting dia. Dia dah dilahirkan dengan adanya XX kromosom. Dia dilahirkan dengan adanya XY. Itu yang kita dah definekan dia dalam biologi. Tapi human right ni kadang-kadang dia jadi celaru. Hari ni dia macam ni, esok dia macam lain pula, lusa dia macam lain, tahun depan macam lain. Dia nak yang macam-macam. Kepelbagaian ni dia nak suruh orang raikan kepelbagaian tu. Ikut dia lah dia nak macam mana pun. Ini hidup dia. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kita as a biologist, bagi saya lah, tak tahulah kamu setuju dengan dia orang kan. Saya dengar ramai juga yang saintis-saintis, memang kalau dalam segi biologi ni, bila kita sebut tentang gender ni, selalu gender ni dua saja. Dia tak ada di antara tu, tak ada. Gender ni selalunya dua saja. Okay, iaitu male dengan female. It's as easy as like that lah. Lain lah kalau ada rare cases. Rare cases ni disebabkan oleh mutation. Kita tak bahagikan dia pula dalam keadaan yang berbeza. Kalau contohnya macam XXY, kita masih lagi groupkan dia dalam lelaki, walaupun kemungkinan dia ada ciri-ciri perempuan, tapi disebabkan oleh chromosomal different tadi. Faham tak ni? Ya, boleh lah ya. Kamu tak setuju dengan saya pun tak apa, tak ada masalah. Lagi saya bukan nak tahu kan student saya ni macam mana. Kamu mungkin datang kelas pakai tudung, nampak ayu Melayunya kan. Luar daripada kelas itu kadang bukan nak tahu kamu duduk rumah macam mana, kamu bergaul macam mana. Saya bukan kenal kamu mendalam. Ikut kamu lah, kamu nak berfahaman macam mana. Saya nak boleh buat apa kan. Atas diri masing-masing lah. Tapi apa yang saya percaya ni saya sampaikan. Okay? Apa yang berlaku dalam situasi hari ini. Chemical communication. Kemudian kita ada visual communication untuk identify. Seterusnya kita ada male alert the female to his presence. Jadi male tu akan beritahu yang dia ada kat situ. Dia nak tarik perhatian yang female lah. Jadi dia buat apa? Dia tap female with a foreleg. Jadi dia sentuh female tu dengan foreleg dia, dengan kaki dia. Dia sentuh sikit, aku kat sini lah. Jadi pandanglah kat sini kan. Nak beritahu dia ada kat situ tu. Nak tarik perhatian. Itu kita panggil sebagai tactile communication. Seterusnya kita ada chemical communication. He chemically confirm the female identity. Okey. Dan saya nak tanya, boleh tak antara dua spesies yang berbeza dia bermating? Kamu belajar tentang mating. Mating dulu saya ajar ke? Saya lah ajar kan. Boleh tak di antara dua spesies ni dia berlaku mating? Tak boleh. Lain? Boleh ikut. Afzan yakin boleh. Tak boleh. Boleh ya? Dua spesies yang lain boleh mating ya? Dan memang ada boleh hasilkan sampai offspring. Dan boleh dapat anak. Tapi selalunya anak dia ni akan important atau matilah. Tapi ada juga yang hidup membesar. Paling mudah sekali saya baru tengok malam tadi sebelum nak tidur, liga. Okey, cuba type dekat YouTube tu liga. Ini adalah mating di antara lion dengan tiger. Lion dengan tiger. Liga. Besar kucing tu saya tengok. Allah hai. Very big cat. Dia ada ciri ibu dia lion kot, ayah dia tiger. Okey, liga. Dan memang ada lagi dalam kumpulan-kumpulan lain pun sama juga. Okey, kacukan mating di antara dua spesies yang berbeza ni. Boleh jadi, tapi selalunya anak dia offspring dia sama ada dia important atau dia matilah.
Okay, sama ada dia important atau mati. Kucing pun sebenarnya macam mana nak cakap ya, lebih kurang macam tu lah. Kucing pun sebenarnya kalau kacukan pun kadang-kadang kalau bukan spesies yang sama, dia bermasalah juga. Contohnya ayah dia adalah Maine Coon. Kucing yang jantan tu Maine Coon, tapi yang ibu dia kucing kampung. Kucing kampung ni, ibu ni kemungkinan akan mati, anak pun akan mati. Sebab apa? Baka Maine Coon ni baka besar. Jadi anak dalam perut tu dia akan besar, dia kemungkinan akan susah nak keluar. Jadi ibu tu, kucing kampung tu susah nak beranak nanti. Okey? Lebih kurang macam tu lah. Tapi ada juga yang tak ada masalah lah. Contohnya macam liga ni. Okey, yang ketiga, the male produce a courtship song to inform. Jadi dia akan produce a courtship song. Courtship song ni dia menyanyi lah. Dia menyanyi. Dia nak bagi tahu, dia nak mengawal lah courtship song kan. Jadi dia ada juga nyanyian-nyanyian yang dia laku sebelum nak mengawan. Saya tak tahulah manusia ada buat macam ni ke tak ya. Dia nak mengawan je, dia nak ada hubungan seksual, dia menyanyi dulu. Bila dia menyanyi dulu, betina tu tahulah, perempuan tu tahu. Tak tahulah saya ya. Manusia punya apa, tingkah laku ni kadang-kadang pelik. Manusia ni dia punya tingkah laku pembiakan cukup-cukup pelik. Dia macam-macam, dia punya variety. Okay? Dia ada auditory communication. He extend and vibrate his wing. Is all three steps are successful, the female will allow male to copulate. Jadi kalau tiga-tiga step ni successful, barulah female allow the male to copulate. Jadi dia ada 3 ni. 1, 2, 3. Jadi dekat sini, ingat tak yang pertama tu, yang jantan tu akan identify dulu yang betina. Bila dah identify yang betina, dia akan orienting dia punya body towards the female. Boleh ya? Kemudian, bila dah orienting dia punya body towards the female, dia nak bagi tahu kat female yang dia ada kat situ. Dia buat apa? Dia tap female punya body dengan dia punya foreleg. Seterusnya dia akan singing untuk dia bagi tahu dia nak mating, dia nak mounting. Okay. Kemudian kita ada honeybee. Honeybee show complex communication with symbolic language. Jadi kita tengok terus lah. Jadi honeybee ni dia special sikit. Kalau tak salah saya yang buat kajian honeybee ni Lonrad Conrad. Dia menang anugerah Nobel ya. Okey, Conrad. Jadi honeybee yang betina ni dia akan pergi cari nektar lah ataupun cari bunga. Dengan bunga yang ada tu kemudian dia akan ampor tau. Dengan bunga yang ada tu, dia akan tahulah kedudukan bunga tu. Jadi bila dia tahu kedudukan bunga tu, dia akan patah balik bila dah kumpul-kumpul. Kamu ingat ya, lebah ni, madu yang kita duk makan tu, dia sebenarnya apa dia? Kenapa dia boleh tak basi? Kadang simpan bertahun-tahun, tak basi-basi, tak rosak. Dia adalah kenapa dia tak basi, dia tak rosak, dia tak crystallize. Kan gula selalunya kalau kita letak air gula kan, kita biar dalam keadaan dia lama, dia akan membentuk kristal, hablu-hablu gula. Kenapa madu tak macam tu? Walaupun dia sangat-sangat manis. Sebab apa? Sebab lebah ni bila dia pergi dekat kawasan bunga tu, dia hisap nektar tu, dia hisap sugary liquid yang ada dekat bunga tu, dia akan telan sampai masuk ke dalam perut dia. Sekarang ni kamu ingat ya, lebah tu akan telan masuk sampai ke perut dia. Kemudian dia akan patah balik ke sarang dia. Dia buat apa? Dia muntahkan balik semua nektar-nektar sugary liquid yang ada dalam perut dia tu. Dan dia akan diambil oleh
pekerja-pekerja yang workers yang ada dalam hive tu. Jadi maksudnya madu tu adalah hasil muntahan daripada lebah-lebah. Okey, hasil muntahan daripada lebah-lebah. Jadi hasil muntahan tu kamu kena ingat, bila madu tu, sugary liquid tu masuk ke dalam badan lebah tu, dia akan bercampur dengan air liur, bercampur dengan bahan-bahan pencernaan daripada lebah tu, yang menyebabkan madu tu dia takkan basi, dia takkan rosak dan dia takkan crystallize, sebab dia bercampur dengan bahan-bahan yang ada dalam ataupun bahan kimia yang ada dalam air liur lebah tu. Okey, jadi yang kita makan ni kan, yang kita makan apa, madu tu sebenarnya adalah hasil muntahan daripada lebah. Ada setengah orang ni memang dia geli kalau sebut tu muntah lah apalah. Bila tanya dia makan tak telur ayam? Ni ada tak siapa-siapa tak makan telur ayam? Kita makan telur ayam lah, makan telur lah kan, kita goreng dulu telur. Ada siapa tak makan telur sini? Cuba tulis sikit, atau semua orang makan? Makan je kan. Dia geli bila sebut tentang geli-geli ni kan, dia macam-macam lah dia punya perangai tu. Telur ni rasanya datang daripada mana? Telur ayam ke, telur itik ke, telur burung puyuh ke, mai daripada mana telur ni? Takkan tak ada siapa tak tahu. Siapa pun tak tahu ke telur mai daripada mana. Buntut ayam, Farah ni, buntut ayam. Dia keluar daripada buntut ayam ya. Buntut ayam tu selain keluar telur, keluar apa Farah ni? Keluar tai. Najis dia. Ya. Duk geli macam-macam kan. Duk geli lah, itulah, inilah. Dia bercerita kat dia tentang telur ayam ni. Telur ayam tu keluar daripada punggung ayam. Dan dia keluar bersama dengan tahi kadang-kadang, penuh melekat dekat kulit telur tu. Jadi makanan ni kadang-kadang dia macam-macam, tapi bila kita dah bersihkan dia dalam keadaan yang elok, boleh, tak ada masalah. Ada baru ni, ada kat grup mana tu, grup ni, dia orang tunjuk ada cacing dekat telur ikan. Okey, ada cacing lah, cacing parasite dekat telur ikan. Siapa yang belajar biologi, dia akan tahu dekat daging pun sebenarnya, daging ayam ke, daging lembu ke, daging ikan tu sendiri memang ada cacing parasite. Sebab tu orang Islam terutamanya, kita tak ada masalah sangat tentang cacing-cacing ni. Sebab apa? Kenapa kita tak ada masalah tentang cacing yang ada dekat daging lembu? Cuba cerita sikit, ada siapa-siapa tahu tak? Kita masak dengan betul. Kita masak daging tu kadang-kadang, contohnya macam masak rendang kan, rendang daging 1 jam, 2 jam. Jadi bila kita kenakan panas yang cukup betul, semua cacing-cacing tu matilah. Ini tak ada masalah dah. Dia duk cerita tentang kat ikan tu ada cacing lah, dekat telur tu ada cacing lah. Memanglah, memang parasite ni ada dekat mana-mana. Dekat lembu, dekat daging lembu, dekat daging ayam, dekat apa ni, apa tadi saya sebut tadi, dekat ikan memang ada parasite. Kadang-kadang kita tak tahu. Dan parasite ni bukan kadang-kadang dalam bentuk cacing tu saja, dalam bentuk telur pun ada. Sebab tu kita ni tak digalakkan makan benda apa ni, daging-daging mentah ni. Sebab apa? Sebab bila makan daging mentah, jenis-jenis sushi lah, bangsa daging-daging mentah ni, dia akan menyebabkan telur tu, cacing tu hidup dan dia boleh apa ni, memberi kesan kepada kita punya tubuh badan. Okey. Tapi kalau tak selalu pun tak apa juga. Contohnya macam kamu kan, nak makan apa? Half cook meat kan, separuh masak daging kan. Ada apa ni? Well cook, half cook, apa lagi tu? Rare, medium rare kan. Ada yang makan sashimi lah, apalah. Sekali-sekala tak apalah sebagai pandangan saya lah. Sebab apa sekali-sekala tak apa? Ada siapa-siapa tahu tak? Kenapa sekali-sekala cacing ke telur ni tak ada masalah sangat kalau nak makan? Medium rare. Sebab ulat tak sempat hidup. Dia ada tentang
ikan puyuh separuh masak. Digestive system kita. Apa yang ada kat digestive system kita yang boleh bunuh ulat, cacing apa semua tu? Ada HCl, hydrochloric acid. Itu adalah salah satunya lah. Body punya defense mechanism. Hydrochloric acid yang ada kat perut tu dikatakan boleh cecah sampai 1.5 dia punya pH. Sangat-sangat bad acid. Maksudnya kalau dia kena pada paku besi tu boleh lebur. Okey, kena pada paku besi itu boleh lebur. Tapi jangan duk amalkan lah. Sebab kalau duk amalkan selalu, cacing itu kadang-kadang dia natural selection kan. Tiba-tiba dia boleh hidup pula. Bila dah terlalu banyak kali sangat makan, hydrochloric acid tu kadang-kadang tak dihasilkan dengan cukupnya, dia boleh pula dalam natural selection dia survive. Bagi saya kita ni bukanlah selalu nak makan western kan. Kadang-kadang sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Kamu teringin nak makan yang medium rare ke kan. Bolehlah nak makan. Tapi jangan duk amal selalu lah. Tapi Alhamdulillah kita orang Melayu ni selalunya kita tak makan benda-benda mentah ni. Dalam banyak kita punya menu, kita punya dish, kita punya masakan-masakan ni, kita akan masak betul-betul. Kita tak makan benda-benda mentah ni. Lainlah dengan dekat dekat Jepun ke, dekat China ke, dia pun makan macam-macam. Jadi saya duk melalut ke arah lain lah. Kalau nak sejam lah. Nanti parasite adapt dengan hydrochloric acid. Boleh jadi jugalah. Tadi kat mana tadi dah? Dia ni lebah ni. Lebah ni dia jumpa apa tadi? Dia jumpa pokok, dia jumpa bunga. Bunga tu nanti dia akan hisap madu-madu yang ada. Jadi bila dia hisap madu-madu yang dihisap gula-gula yang ada pada pokok tu, dia bawa balik ke hive dia lah, bawa balik ke sarang dia. Apabila dia bawa balik ke sarang dia, dia akan muntah balik, dia akan bagi pada worker. Worker bee ni dia ikut usia ya. Bee ni dia ikut usia. Dia boleh hidup dalam saya lebih kurang sebulan lah. Jadi maksudnya selepas dia keluar daripada dia punya kepompong, kamu kena ingat dia adalah complete metamorphosis. Apa maksud complete metamorphosis? Dia akan ada fasa ulat. Jadi dia akan duduk dalam dia punya hexagon ni dalam bentuk ulat. Ulat. Jadi dia akan diberi makan oleh worker. Worker ni akan bagi makan apa? Madu lah. Dia nak makan benda apa lagi? Dia makan madu lah. Jadi bagi makan. Kemudian bila ulat tu dah membesar dengan bagus, dia akan tukar jadi kepompong, pupa. Pupa tu kemudian akan keluar sebagai bee dewasa. Bee dewasa ni usia dia, kalau tak salah saya, 1/7. Lebih kurang macam tu lah. Adalah usia-usia dia tu. Dia akan, yang baru-baru tu akan kemas, akan bersihkan sarang dia dulu. Dia tak terus keluar-keluar daripada kepompong terus cari madu, tak. Dia tak macam tu. Dia ada fasa-fasa, dia kena belajar dulu, dia kena buat dulu benda-benda yang mudah-mudah. Kemudian baru dia pergi pada benda yang susah. Jadi 1 hingga 7 dia adalah fasa-fasa, dia akan kemas dulu sarang dia. Kemudian dah masuk upgrade sikit, barulah dia pula akan bagi makan kepada larva-larva yang ada. Kemudian dah habis fasa-fasa tu, dia akan masuk pula fasa di mana dia akan keluar cari bunga. Jadi dia ada life cycle dia. Okay, kita hidup dia, apa yang dia nak kena buat sepanjang hayat dia. Jadi seminggu yang akhir tu, dalam kita hayat dia akan keluar cari madu dekat luar lah. Dan dia akan patah balik untuk bagi madu tu kepada yang ada dalam sarang. Jadi bila dia keluar, dia jumpa bunga. Dia jumpa bunga ni kat kawasan A. Dia jumpa bunga kat kawasan A. Bila dia jumpa bunga kat kawasan A, dia akan patah balik. Dia akan patah balik ke hive dia, beehive dia. Jadi bila dia patah balik ke beehive, dia kadang-kadang nak bagi tahu dekat kawasan A tu ada masih lagi banyak bunga. Bila dia nak bagi tahu ada masih lagi banyak bunga, dia nak bagi tahu kat kawan-kawan dia yang ada dekat dalam hive ni, A ni ada bunga. Jadi bolehlah ramai-ramai orang datang ke A. Sini ada bunga banyak.
Boleh ramai-ramai datang ke A. Jadi kemungkinan juga sama juga. Bila dia dah pergi ke C, dia dah patah balik, dia nak bagi tahu dekat orang yang lebah-lebah yang ada dekat hive tu, dekat C ni ada banyak bunga. Sama juga dengan B. Ya. Jadi maksudnya yang ni true communication lah. Dia nak patah balik nanti ke hive dia nak bagi tahu lebah-lebah yang ada dekat hive tu, telling everyone in the hive tu, dekat tempat B ni ada bunga. Jadi macam mana dia nak bagi tahu? Dia ada algoritma ni. Okey. Dia masuk ke sarang lebah ni, dia akan menari. Dia akan naik, kemudian dia akan pusing ke arah sana. Kemudian dia naik lagi, dia akan pusing ke arah sini. Dia punya naik itu straight saja. Sebab dia nak bagi tahu dekat sini ada B. Sama juga ada A, sorry, ada A kat sini. Sama juga kat sini. Dia naik, dia turun, dia naik ke atas. Dia turun, dia naik ke atas. Nak bagi tahu dekat B ni ada bunga. Kalau kat sini pula dia ada 30 darjah. 30 darjah. Dia kena corner sikit 30 darjah. Jadi dia punya tu adalah 30 darjah. Naik dia turun. Naik dia turun lagi. 30 darjah. 30 darjah. Boleh faham tak ni? Okey, faham. Hal lain? Okey, orang faham tu okey lah. Ya, dia pusing itu berdasarkan direction dia. Okey. Saya berhenti dekat ni lah. Sejam dah. Tak larat saya nak pergi sampai 2 jam. Ada soalan nak tanya? Ada lah, haiwan pun ada bisu, haiwan pun ada pekak, haiwan pun ada buta. Cuba tengok kucing. Kucing ada tak yang bisu? Ada kan? Kucing ada tak yang pekak? Ada juga. Kucing ada tak yang buta? Ada juga. Mesti ada lah. Kecacatan ni dia boleh berlaku pada semua jenis haiwan. Dia cacat ni, haiwan ni nampak kekurangan lah. Tapi untuk tumbuhan dia lain sikit. Tumbuhan ni kadang cacat tu nampak keunikan dia. Okay, mutasi dekat haiwan ni dia akan memberi kesan buruk. Tapi dekat mutasi dekat tumbuhan dia lain. Ini kalau belajar genetik ni. Ada soalan lain? Binatang macam burung tu macam mana dia boleh ajuk? Dia ada ni, dia punya pemikiran. Dia ada pendengaran lah. Burung ada pendengaran. Dia boleh dengar. Burung ada telinga. Yang tak ada telinga ni apa dia tahu? Ular tak ada telinga. Ular tak ada pendengaran. Dia ada penglihatan saja. Burung ada pendengaran. Jadi bila dia ada pendengaran, dia ada otak juga. Jadi bila dia ada otak, dengan keupayaan otak dia tu, dia ada keupayaan untuk mengajuk. Okey? Dia ada otak, dia boleh ada keupayaan untuk mengajuk. Ni jawab soalan Farah Wanis. Boleh faham tak Farah Wanis? Burung ada telinga. Lain? Orang lain? Ada soalan boleh tanya, janganlah segan-segan. Saya bukanlah semua benda saya tahu. Okey? Ada juga lah yang banyak betul tak tahu. Tak ada soalan ya? Di sini tak ada soalan. Di sana tak ada. Attendant jangan lupa ya. Tolong cek sama-sama kawan-kawan kamu. Siapa? Okey, dah submit.
Ni betul ke cukup kita punya kelas tu apa 38 je semua kan. Ya, untuk lukisan diskrit dan gradient tu ya zebra sahaja. Tak ada haiwan lain, kena bagi tahu yang zebra tu saja. Boleh ya? Ada soalan lain ke? Bezakan location A dengan B. Jadi kan hive kat tengah-tengah kan. Ni kat tengah-tengah. Jadi kalau A tu dia straight lah ni kan. Straight sini ke sini. Jadi bila straight ke sini, kalau dia B, dia jatuh ke bawah. Ni kamu nampak dia jatuh ke bawah. Okey. Kau warna merah tengok. Kalau dia A, dia naik ke atas ni. Dia naik ke atas. Kemudian kalau dia nak pergi ke C ni, dia sengit sikit. Arah dia tu. Arah. Okey. Ni kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni yang penting. Okey, Nalisa dah faham. Orang lain? Ada 41 orang. Awak ramai ya. Ada mak ayah kamu dengar juga ke? Adik-beradik masuk juga. Atau kamu ada 2 handphone ke? Ya, sudut tu berubah. Dia kalau dia degree 30 darjah, dia 30 lah. Kalau sini dia jumpa dekat sini yang 60, yes, D 60, dia 60 lah dia punya ni. Okey. Ya, saya ada 2. Kalau tadi ada 41 tadi, tolak 2 ada 39. Okey. Oh, saya ada 2 account. No, Azaitu Hidayah ada 2 account. Tak apalah. Siapa pun nak dengar-dengar. Ada soalan lain? Jadi kita berhenti pada slide 21. Next class bila? Hari Jumaat lah kan? Jumaat petang. Jumaat petang waktu lab. Okay? Waktu lab. Jadi nanti ingatkan saya, takut saya terlupa. Saya ni kadang tak ada apa-apa ni, saya duduk lena lah. Lena terlajak.